Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalan Simpang Sio ni, saya sedang testing kamera baru saya yang ini DJI Pocket 3. Kamera ni ada fungsi auto tracking, jadi saya sedang cuba kalau saya jalan jauh tu dia boleh track atau tidak. Kemudian saya jalan belakang tiang kan. Sebab ada kamera lain ataupun gimbal lain yang ada fungsi auto tracking. Tapi kalau kita jalan di belakang sesuatu objek, dia akan lost tracking. Jadi yang ini setakat ni macam okey. Alright. Dalam video ini saya sebenarnya bukan nak cerita sangat tentang kamera, tetapi saya ingin ulas atau react sebuah video daripada Habib Ali Zainal Abidin. Video ini di-forwardkan kepada saya dan setelah menontonnya ada beberapa perkara yang ingin saya ulas. Sebelum mengulas, seperti biasa, minta jasa baik para penonton yang dirahmati Allah sekalian untuk menjaga adab dan akhlak apabila menulis komen. Ayuh kita jadikan video-video react ini sebagai satu case tadi untuk kita menambah ilmu, menambah kematangan dan bukan pula selainnya. Ayuh kita tonton dan kemudian saya berikan ulasan dan react. Sambil itu saya akan jalan-jalan untuk testing kamera tracking system ya. Ada yang bertanya berkenaan dengan satu kumpulan dan yang kedua bertanya dengan masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tanpa saya sebut nama kumpulan itu, saya jawab yang kedua yang akan memberikan kejelasan kepada jawaban kepada soalan yang pertama. Mana-mana kumpulan? Apa saja namanya? Kalau tidak berpegang kepada salah satu 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan dari segi akidahnya bukan Asy'ari dan juga bukan Maturidi, maka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mana-mana kumpulan yang akidahnya Asy'ari dan atau Maturidi, madhabnya salah satu daripada 4 ini, maka ianya adalah merupakan di Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun dari segi pegangan ilmu tasawufnya yang merujuk khususnya kepada kitab Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah mereka yang berpegang kepada konsep tasawuf yang benar. Tetapi bila mana pegangan tasawufnya bercanggah dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, panduannya yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka setinggi mana kedudukan orang itu kalau tidak sesuai dengan apa yang datang daripadanya Quran dan juga Sunnah, apapun gelarannya, maka dia bukan orang yang ahli sunnah atau bukan orang berpegang kepada tasawuf yang benar. Karena imam kepada tasawuf mengatakan kalau kamu nampak orang berjalan di atas udara tanpa ada alas apapun juga, atau berjalan di atas air tanpa tenggelam, kalau perbuatannya bercanggah dengan Quran dan hadis, ketahuilah kalau itu pendusta. Walaupun tunjuk keramat, walaupun tunjuk perkara yang luar biasa, karena perkara yang luar biasa terkadang dikongsi dengan ilmu sihir, tapi yang menentukan itu sihir atau bukan, pegangan orang itu kepada Quran macam mana, kepada hadis macam mana. Kalau istiqamah dalam keduanya, maka dia orang yang diberi kelebihan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bercanggah, apapun yang dizahirkan, maka ini bercanggah dengan maka kalau itu adalah tidak benar atau pendusta. Baiklah, kita sudah menontonnya. Sebenarnya daripada video Habib Ali Zainal tersebut, saya bahagikan dua. Ada yang saya setuju dan ada yang saya hendak ulas atau react. Yang saya setuju ialah apa yang Habib Ali terangkan tentang ilmu tasawuf, di mana ilmu ini para pengamalnya hendaklah diukur keyakinan dan amalan mereka berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika ia selari, maka seandainya ada sesuatu di luar adat kebiasaan yang berlaku pada mereka, maka ia adalah anugerah Allah kepada mereka, dan ini yang kita sebut sebagai karamah. Seandainya akidah mereka, amalan mereka menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka apa-apa kelebihan yang ada pada mereka itu boleh jadi sihir, maka kita abaikan sahaja ya. Cuma yang saya nak tambah ialah Al-Quran dan As-Sunnah saja tidak cukup. Sebab kita sama-sama maklum individu, aliran, kumpulan yang juga berhujah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi mereka ni tetap juga sesat. Kenapa sedemikian?
kerana mereka tidak mengikuti kefahaman generasi salafus soleh. Mereka membuat tafsiran yang sendiri-sendiri. Maka yang lebih tepat ialah hendaklah setiap aliran, individu, kumpulan itu kita nilai. Okey, akidah, amalan mereka berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami berdasarkan kefahaman salafus soleh. Baik, apa yang saya nak react ialah pertama apabila Habib Ali mengatakan mana-mana kumpulan, apa jua namanya, mereka ini ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah jika menepati dua syarat. Syarat pertama, hendaklah akidah mereka itu Asy'ariyah atau Maturidiyah. Ini adalah satu kenyataan yang bukan sahaja Habib Ali yang sebut, tetapi agamawan yang lain juga. Sebahagian daripada mereka pun menyebut yang sedemikian. Cuma kenyataan ini mengandungi banyak masalah di dalamnya. Apakah masalah tersebut? Okey, mazhab Asy'ariyah pendirinya ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijrah rahimahullah. Sementara mazhab Al-Maturidiyah pengasasnya ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat tahun 333 Hijrah rahimahullah. Jadi ringkasnya mereka ni kurung keempat lah. Maka jika Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, bagaimana dengan umat Islam sebelum dua tokoh tersebut? Bagaimana dengan para sahabat radhiyallahu anhum? Bagaimana dengan para tabi'in radhiyallahu anhum? Bagaimana dengan para tabi'in radhiyallahu anhum? Bagaimana dengan para imam mazhab itu sendiri? Yang ini Imam Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijrah. Bagaimana dengan Imam Malik bin Anas yang wafat tahun 179 Hijrah? Bagaimana dengan Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah? Bagaimana dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat tahun 241 Hijrah? Okey, semoga Allah merahmati mereka semua. Apakah mereka ni bukan Ahli Sunnah wal Jamaah? Demikian juga bagaimana dengan para imam hadis seperti Imam Al-Bukhari yang wafat tahun 256 Hijrah, Imam Muslim yang wafat 261 Hijrah. Ramai lagi Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan sebagainya. Apakah mereka itu semua bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenyataan seperti ini yang disebut oleh sebahagian agamawan mengandungi banyak masalah. Sebab dengan kenyataan ini, ia telah menghukum bahawa para imam, para sahabat, tabi'in dan umat Islam sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari, sebelum Imam Abu Mansur Al-Maturidi sebagai bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kenyataan ini, okey, kita mintalah para ilmuwan kita, para agamawan kita lebih bertanggungjawab dalam mengeluarkan sesuatu pandangan, dalam memberikan satu jawapan, ya. Jangan memberikan jawapan yang membuka satu lubang yang serius. Macam katakan, sekarang ni the first 300 years sahabat tabi'in, para imam salafus soleh rahimahumullah semua tu mereka bukan Ahli Sunnah wal Jamaah ke? Syarat kedua yang disebut oleh Habib Ali, hendaklah mana-mana kumpulan itu apa jua namanya mengikuti salah satu daripada mazhab fiqh yang empat, mazhab Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Okey. Sekarang ni ulasan react atas soalan saya, jika kena ikut empat mazhab ini, bagaimana dengan imam pendiri empat mazhab ni? Bukankah mereka ini sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari, sebelum Imam Abu Mansur Al-Maturidi, seperti mana yang saya sebut tadi ketika mengulas yang pertama kan? Imam Asy-Syafi'i wafat 204 Hijrah, Imam Malik wafat 179 Hijrah, Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijrah, Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijrah. Jadi kena ikut empat mazhab ni, tapi pendiri mazhab itu sendiri bukan dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Banyak masalah ni. Kemudian, bagaimana dengan mazhab yang lain? Sebagai contoh, mazhab Az-Zahiri. Okey, yang diasaskan oleh Imam Abu Dawud Az-Zahiri. Antara tokoh yang masyhur dalam mazhab Az-Zahiri ialah Imam Ibnu Hazmin yang wafat tahun 456 Hijrah. Apakah jika seseorang itu mengikut mazhab ini atau mengikut salah satu pendapat dalam mazhab ini, mereka menjadi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah? Sebagai contoh, empat mazhab tadi, ya, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, menghukum haram muzik. Muzik mereka hukum haram. Cuma Imam Ibnu Hazmin dan mazhab Zahiri tidak menghukum haram muzik. Okay, mereka kata muzik by itself tidak haram. Tapi tengok apa yang dibuat dengan muzik tu. Jika dengan muzik itulah mereka pergi minum arak, jika dengan muzik itulah mereka berjudi, berzina, di situ baru haram. Muzik
dengan sendirinya tidak haram. Dan nampaknya kita di Malaysia ni pegang pandangan mazhab Az-Zahiri dalam bab muzik. Kan? Sampai muzik itu pun dijadi salah satu sarana ibadah. Zikir berlagu, doa berlagu, selawat berlagu. Jadi sekarang ni, apakah mazhab Az-Zahiri bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan apakah kita, saya tengok ramai di Malaysia ni yang mengikuti mazhab Az-Zahiri dalam bab muzik, dalam hukum muzik, berarti mereka pun bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, ini Imam ataupun mazhab Az-Zahiri, Imam Ibn Hazmin 456 Hijrah kan. Kalau yang terkemudian sikit, Imam Asy-Syaukani rahimahullah yang wafat tahun 1250 Hijrah. Beliau seorang tokoh yang masyhur, yang kitabnya yang masyhur seperti Faidul Qadir, okay, kitab tafsirnya, kitab hukumnya Naihul Autar yang mensyarah hadis-hadis hukum dan banyak lain yang sering juga menjadi rujukan ustaz-ustazah di Malaysia. Imam Asy-Syaukani ini setahu saya tidak mengikuti mana-mana mazhab. Beliau mendekati seorang mujtahid mutlak yang merajihkan mana-mana pandangan yang ada di kalangan itu. Jadi bila seseorang itu ikut pandangan Imam Asy-Syaukani, apakah dia bukan lagi Ahli Sunnah wal Jamaah? Jika okey, bukan sekadar itu saja. Apakah Imam Asy-Syaukani sendiri bukan Ahli Sunnah wal Jamaah? Jadi sekali lagi ya, ini adalah jawapan yang membawa masalah yang besar. Dan sekali lagi, ini bukan sekadar jawapan Habib Ali saja, tetapi sebahagian agamawan lain pun turut memberi jawapan yang sama. Ya, mereka mendefinisikan Ahli Sunnah wal Jamaah itu sebagai yang berakidah Asy'ariyah dan atau Maturidiyah, kemudian mengikuti 4 mazhab fiqh yang tadi itu. Padahal bila itulah definisinya, ia membuka ruang kepada banyak soalan lah seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada yang berkata Habib Ali jawab untuk masa kini, bukan untuk mereka yang hidup sebelum kurun keempat Hijrah. Okeylah, tak apalah, untuk kita masa kini lah. Okey, kita di Malaysia ni. Apakah bukti bahawa kita di Malaysia bermazhab Asy'ariyah? Apakah kitab-kitab Asy'ariyah yang kita pelajari yang memang Asy'ariyah? Kalau sekadar sifat 20, sifat 20 itu dirumuskan oleh Imam As-Sanusi yang wafat tahun 894 Hijrah, yakni kurun ke-9 Hijrah. Jika Asy'ariyah ini didefinisikan sebagai mereka yang mempelajari dan mengikuti silibus sifat 20, apakah dengan itu para tokoh Asy'ariyah daripada zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari 324 Hijrah sampai Imam As-Sanusi kurun ke-9 Hijrah, 894 Hijrah, apakah mereka itu bukan Asy'ariyah? Kan, sebab bila Asy'ariyah itu definisikan, dikatakan sebagai mereka yang mengikuti sifat 20, apakah mereka yang sebelum adanya rumusan sifat 20 bukan Asy'ariyah? Bising kejap, saya tukar lokasi ya. Okey, sudah berpindah lokasi. Ada lagi sebab bila datang ke playground pagi-pagi ni ada yang potong rumput. Kalau tak ada yang potong rumput, ada yang pakai mesin yang tiup angin tu untuk membersihkan rumput kan. Jadi gangguan bising sikit ya. Okey, soalan seterusnya ialah, apakah bukti bahawa kita di Malaysia bermazhab Asy-Syafi'i? Apakah kita telah mempelajari semua kaedah-kaedah usul dalam mazhab Asy-Syafi'i? Apakah kitab mazhab Asy-Syafi'i muktabar yang kita belajar? Sebab kaedah menyebut bahawa mazhab bagi orang awam ialah mufti yang dia menjadikannya sebagai rujukan. Ataupun dalam kes ini, macam saya di Shah Alam di Kelang, di masjid, di surau, hampir setiap malam akan ada kuliah maghrib dengan ustaz yang datang mengajar. Apakah semua ustaz itu mengajar mazhab Asy-Syafi'i? Tidak juga. Ada juga yang kita dengar sebut juga nama Imam Asy-Syaukani. Ada yang kita dengar sebut juga nama Imam Ibn Taymiyah. Ada yang kita dengar sebut juga nama Imam Ibn Hazmin kan. Jadi mazhab orang awam ialah mazhab ustazah yang menjadi rujukannya. Tidak semestinya semua mengajar mazhab Syafi'i. Maka sekarang ni persoalan saya, apakah kita ni di Malaysia benar-benar bermazhab Syafi'i? Kan? Jadi kalau macam ni, tadi saya soal, apakah kita ni di Malaysia benar-benar bermazhab Asy'ariyah? Sekarang soalan saya, apakah kita ni benar-benar bermazhab Syafi'i? Jawapannya tidak. Okay? Sebenarnya bercampur aduk. Maka jika Ahlus Sunnah wal Jamaah didefinisikan sebagai mereka yang mengikuti Asy'ariyah atau Maturidiyah dan mengikuti salah satu daripada 4 mazhab tersebut, masalah tu ramai juga yang bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kan? Oleh itu kesimpulannya, apabila seseorang itu ditanya tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi saya jawapan yang tepat
Jawapannya betul ialah mana-mana individu, kumpulan atau aliran, apa jua nama mereka, yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama. Dan bukan sekadar Al-Quran dan Sunnah, tetapi Sunnah itu mampu mereka bezakan antara sahih, hasan dan dhaif. Dan Sunnah itu pula, mereka ini menguasai semuanya. Bukan sekadar hadis 40 Imam Nawawi saja. Kemudian Al-Quran dan As-Sunnah itu mereka faham, mengikut kefahaman generasi salafus soleh. Sebab, macam saya sebut di awal tadi, mereka yang sekarang ni pegang Al-Quran dan Sunnah, berzikir hu, ha, hi. Bila kita tanya, mereka ada juga dalil Al-Quran yang mereka kemukakan. Kemudian ada juga yang berdoa pada pokok. Nampak pokok tak? Ni ada pokok. Berdoa pada pokok. Bawa dalil juga kan? Okey, kemudian ada juga yang nak elak motor hilang. Sebelah saya ni ada basikal. Boleh nampak ke? Tak nampak? Okey, tak apa. Sebelah ni ada basikal orang yang potong rumput tu. Nak elak hilang, tulis nombor sekian-sekian. Apakah ini semua akidah Asy'ariyah? Kan, jadi semata-mata Al-Quran dan As-Sunnah tidak cukup, hendaklah menguasai ilmu sunnah dari sudut darjat-darjat hadisnya dan menguasai seluruhnya berdasarkan kefahaman generasi salafus soleh. Sebagai contoh, bila merujuk bab akidah, generasi salafus soleh tak tanya pun, mereka tidak mempertentangkan Allah ni di arash ke, Allah ni di langit dunia baki 1/3 malam ke, Allah ni di hadapan orang yang sedang solat ke, Allah ni dekat dengan orang yang sedang sujud ke. Mereka tak tanya semua-semua tu. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam tak jelas semua-semua tu, tak menjelaskan, sebab Allah ini maha agung, maha berkuasa dan kita tidak boleh hendak menafsirkannya berdasarkan penafsiran manusia. Okey, jadi apabila ditanya siapakah Ahlussunnah wal Jamaah, mana-mana individu, aliran, kumpulan yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah ni dalam konteks seluruhnya berdasarkan kefahaman salafus soleh untuk rujukan akidah, ibadah, hukum, fiqh hati ataupun tasawuf dan sebagainya. Kemudian Al-Jamaah. Al-Jamaah tak semestinya kena ramai-ramai. Macam saya ni kalau seorang-seorang sini, dekat belakang sana ada juga. Okey kan? Al-Jamaah tak semestinya kena ramai-ramai. Al-Jamaah itu anda bersama dengan kebenaran, anda bersama dengan generasi salafus soleh itu, meskipun anda berseorangan. Katakanlah saya sekarang ni berseorangan, adalah belakang ada sikit orang, tapi saya mengikuti akidah, ibadah, hukum, tasawuf, tak nak sebut tasawuf, nak sebut tazkiyatun nafs ke, yang diamalkan, yang diajar oleh Rasulullah SAW, diamalkan oleh para sahabat dan salafus soleh. Maka meskipun saya berseorang sekarang ni, saya tetap berjemaah dengan generasi salafus soleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah ulasan dan react saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.